Okay, hai. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cikgu Liana dari Haifa Learning Center. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, Cikgu pilih tajuk baru iaitu graf gerakan. Okey, graf gerakan ni terbagi dua iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Okey. Cikgu akan pilih dua jenis soalan bagi setiap bentuk graf lah. Okey, ni mula-mula cikgu pilih graf jarak masa. Okey, kita tengok soalan ni bersama-sama dahulu. So, Raja 1 menunjukkan pergerakan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta. Puan Harizah singgah sebentar di taska ceria untuk menghantar anaknya ke taska tersebut sebelum meneruskan perjalanannya ke sekolah. Okey, nyatakan dalam tempoh masa, dalam minit, Puan Harizah berhenti di taska ceria. So, bila dia kata berhenti, pelajar semua boleh tengok bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni. Dia kalau bentuk macam ini, itu menunjukkan dia pegun. Pegun tu berhenti, tak bergerak. Jadi bila soalan dia kata nyatakan tempoh masa dalam minit, Puan Harizah berhenti di taska ceria, pelajar hanya perlu ambil yang minit. Minit dalam pada paksi X. So, kita tengok yang minit terakhir tolaklah minit yang sebelumnya. Maka kita boleh tulis yang A ni cara dia 18 tolak 10. Jadi pelajar akan dapat 8 minit tu dia dekat inilah dekat taska ceria. Mudah je. Okey. Sekarang kita tengok soalan B pula. Hitung purata laju dalam kilometer per jam perjalanan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah. Okey, bila dia kata kilometer per jam, pelajar kena perhatikan graf. Unit dia bagi dalam kilometer dan bagi dalam minit, maka ada penukaran lah, proses penukaran unit. Okey, tapi mudah sahaja. Okey, macam mana nak cari purata laju? So, purata laju, rumus dia adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, ni cikgu tulis dulu. Purata laju, cikgu buat short form. Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, masa. So, jumlah jarak dia. Kita tengok jumlah jarak dia. Jumlah jarak dia berapa? Dia setakat sampai 13 km lah. So, 13 km. Jumlah masa dekat paksi X lah. 30 minit. Tetapi pelajar kena ingat, kita ada penukaran unit sebab dia nak kilometer per jam. Jadi pelajar buat macam ni lah. 30 per 60. Okey. Kalau cikgu buat slash macam tu, kalau tak nak buat slash macam tu pun boleh. Cikgu tunjukkan dulu ya. Ni 30 per 60 dia macam ni kan. Jadi kita boleh tukarkan bentuk macam ni, jadikan macam ni. 13 per 30 darab dengan 60. Cikgu tak galakkan pelajar untuk tukar jadi bentuk pecahan. Terus bagi jadi pecahan macam tu, tak. Sebab kita nak jawapan kita dalam nombor yang tepat. Okay, kita nak elakkan berlaku ralat dalam jawapan kita lah. Buat macam ni. Ni lebih tepat lah. So, 13 per 30 darab dengan 60. So, 13 per 30 darab 60. Pelajar akan dapat 26 km per jam. Unit perlu ditulis ya pelajar semua. Mudah kan? Mudah saja. Ini soalan bentuk ni ada kemungkinan dia akan masuk dalam bahagian A lah. Okey. So, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Cikgu clearkan dulu. Okey. Kita tengok soalan yang bentuk soalan yang sama tetapi ada kemungkinan soalan yang akan masuk bahagian B. Bahagian B markahnya lebih banyak lah. Okey, yang ni. Raja 6 di ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Adam dengan menaiki motosikal dari bandar R ke bandar T. Bandar R, bandar S dan bandar T. Okey. A.
Adam mengambil masa 45 minit untuk pulang ke Bandar R. Okay, lengkapkan graf bagi perjalanan itu. Sebelum kita jawab, kita kena cek dulu graf kita ni betul ke tak. Okay. Macam cikgu dah cek lah. Tapi pelajar kena cek dulu ya. Sebab unit dia dalam sentimeter. Jadi mungkin soalan ni dia ada type salah lah. Itu je lah. Tapi tak ada masalah. Kita masih boleh selesaikan soalan ini. Kita hanya perlu tukar unit daripada sentimeter ni. Kita tulis jadi kilometer. Mungkin salah type tu saja. Okay, tak ada masalah. So baru kita jawab soalan A. Okay, soalan A dia kata Adam mengambil masa 45 minit untuk pulang ke Bandar R. Maksudnya daripada Bandar T dia nak pulang balik ke Bandar R. Lengkapkan graf bagi perjalanan itu. So macam mana kita nak kira? Sekarang kita tengok. Tempat paling tinggi dia punya masa 90 minit. Dia daripada sini dia nak balik tu ambil masa 45 minit. So kita pun kira lah. Ambil A 90 minit tambah dengan 45 minit. Pelajar akan dapat 135 minit. So bolehlah kita sambungkan graf ni. Macam mana nak sambung? Kena cek dulu graf lah. Macam ni sifar 3 kan. 3, 6, 9, 12. So macam mana kita nak plot? Sekarang ni tip cikgu. Ni tak perlu ditunjuk dalam jalan kerja. So 150 tolak 120. Pelajar akan dapat 30. Dan dia ada berapa kotak? Antara 120 hingga 150. Ada 2 kotak. So 30 bahagi dengan 2, pelajar akan dapat 15. So kalau 15 ni 120 tambah 15 dapat 135. Maka kita boleh terus plotkan, buat garisan dia sampai ke sini. Inilah bentuk graf dia. Mudah je kan? Ya, mudah saja. Soalan ni memang mudah. Okey, ni kita padam sebab yang ni tak perlu tunjukkan. Kemudian kita tengok pula B. Berdasarkan Raja 6, hitung tempoh masa dalam minit Adam berhenti di Bandar S. Macam yang cikgu cakap tadi, kalau berhenti kita tengok simbol dia. So kita tengok yang ni. Ni dia berhentilah maknanya. So kita kira tempoh masa dia berhenti dalam minit. So B, kita ambil masa akhir dia 60 minit. Tolak dengan masa awal mula-mula dia berhenti 30. So pelajar akan dapat masa dia berhenti 30 minit. Unit kena tulis lah. Ni cikgu short form. Pelajar kena tulis penuh lah ya. Kemudian kita dah jawab B1. B2 pula. Laju dalam kilometer per jam bagi 30 minit yang pertama. Dia nak dalam unit kilometer per jam. Graf kita ni dalam kilometer per minit. Macam soalan sebelum ni, maka kita kena tukar unit. 30 minit pertama maknanya pelajar kena tengok paksi X. Kenapa paksi X? Sebab paksi X dia menunjukkan masa. Jadi kalau dia 30 minit pertama, kita tengok macam ni. Daripada sini sampai mana yang 30 minit? Sampai setakat ini je kan? Itu maksudnya 30 minit pertama. Kalau dia kata 90 minit terakhir, maknanya dia daripada belakang. Sebab dia kata terakhir. Kalau dia kata 30 minit terawal, 30 minit pertama, tu maksudnya start daripada awal. Start daripada kosong. Kalau akhir, dia daripada belakang. Tu keyword dia. Pelajar faham kan? Mudah je. Okey. Sekarang bila dia kata laju dalam kilometer per jam bagi 30 minit yang pertama. So, kita tahu laju rumus dia adalah jarak bahagi masa. So, macam mana nak tu? Untuk memudahkan pelajar, kita guna rumus kecerunan. So, kita tentukan koordinat dahulu. Okey, ni cikgu buat 2. Tentukan koordinat yang ini dahulu. So, koordinat dia 30, 30. So, cikgu akan tulis 30, 30. Dan koordinat awal dia adalah 0, 0. Maka cikgu tulis 0, 0. Kita boleh carilah laju dia.
Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, kita guna je Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, 30 tolak kosong bahagi dengan 30 tolak kosong. Tetapi dia nak dalam unit kilometer per jam. Kita terus je buat darab 60. So, 30 tolak kosong, 30. 30 tolak kosong, 30. Pelajar akan dapat 1 darab 60. Maka, jawapan yang kita akan dapat ialah 60 kilometer per jam. Dah je. Ya, senang je kan? Okay, good. Yang seterusnya, kita tengok pula soalan B3. Cikgu buat dekat sebelah ni ya. Okay. Purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Bila dia kata keseluruhan perjalanan, kita tengok balik. Dia kata berdasarkan rajah 6. Maknanya dia berdasarkan rajah baru yang kita dah tambah. Pelajar jangan lupa, takut pelajar tertinggal yang belakang. Okay. Bila dia kata purata laju, maknanya kita kena guna rumus jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa dan kena darab 60 lah. Sebab dia nak dalam unit kilometer per jam. So, cikgu pun buat jumlah jarak dia. Okay, kalau pelajar confused nak menentukan jumlah jarak, kita tengok ni. Daripada kosong ke sini, berapa jarak dia? Berapa jarak yang dilalui? 30. So, kita buat 30 tambah. Okay, kat sini tak ada pergerakan, kita tak ambil. So, daripada sini ke sini, berapa jaraknya? Sini 30, sini 70. So, 70 tolak 30, kita akan dapat 40. Tambah. Daripada sini ke sini, berapa jarak yang dilalui? 70 ke kosong, 70 lah. Itu adalah jumlah jarak yang dilalui. Okay, jumlah masa pula, kita ambil je dari dekat paksi X. Dia jumlah masa dia 135 minit. Jangan lupa darabkan dengan 60. So 30 campur 40, 70. 70 campur 70, 140. So 140 per dengan 135 darab dengan 60. Pelajar akan dapat kalau dalam perpuluhan 62.22 kilometer per jam. Okay, kalau dalam matematik, sekurang-kurangnya kena jawab dalam 4 angka bererti lah. Okay, kalau nak buat dalam pecahan, pelajar akan dapat 62/9 kilometer per jam. Tak ada masalah nak jawab dalam perpuluhan boleh, dalam pecahan pun boleh. So, setakat ini sahaja video kita kali ini. Kita akan berjumpa di minggu depan pada masa yang sama. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.